This call is now being recorded. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan makna bilangan itu. Situ. Situ. Sebelum tu lagi. Kalau saya tanda Ustaz, pendeknya kam munfasil itu ialah bilangan. Macam mana? Oh, tu dah benar. Yalah betul. Saya tanda pun pendeknya kam mutfasil itu ialah bilangan. Itu sebenarnya dah hampir dah. Tapi tak apalah. Jadi kita ni muka surat 29. Kita ni duduk dalam perbahasan yang kedua daripada kedua iaitu kamun munfasil. Jadi Betul, yang Ustaz. dulu dia ya. Betul tu. Dan yang keduanya. Tu ni lah kita dah habis dah. Dah yang kedua, Ustaz. Dan yang keduanya yakni kamu fasil. Kamun munfasil tu pun dah urai dulu ni kan. Jadi dia kata saya ulang sekali. Ustaz kata Ustaz nak ulang hari tu kan. Okey baik. Dan yang keduanya daripada kedua kam. Jadi ada kalanya kam tu kam muttasil dan ada kalanya kam tu kam munfasil. Kalau kita kata kam muttasil iaitu bilangan yang berhubung pada satu zat. Kita dah bahas dulu. Bila berhubung pada satu zat, dia ada lanjutan, dia ada di situ. Kita kata dia ada kepanjangan, lanjutan pun boleh. Bila sebut lanjutan, dia mestilah difardukan 3 perkara. Sama ada dia panjang, sama ada dia melalui jalan panjang, lebar dan tebal. Itu yang kita bahas dulu. Maka yang kedua ni pula, dikatakan kamun munfasil. Iaitu kamun bilangan. Kita kata kamun ni bilangan yang bercerai. Seperti kita kata beras. Satu zat ataupun buah kelapa ke. Maka di sini tengok dia kata yakni kamun munfasil
Bila sebut kata, dia kena ingat, kalau kamu mutasil, bilangan tu eh, dikatakan yang ada lanjutan, iaitu mestilah ada miqdar, dia ada ukuran. Kalau kamu mutasil, dia bilangan dia tu hanya pada ukuran, miqdar. Kita bahas dulu Kalau yang kamu mufasil itu mufasil pada adat, pada bercerai itu pada adat. Kalau berhubung dulu kan muttasil itu berhubung pada miqdar. Maksudnya segi ukuran. Ukuran panjang, lebar dan tebal lah. Baik, tengok apa dia kata. Iaitu kamu mufasil, iaitu yang tidak ada di antara beberapa juzuk itu sakat. Iaitu perkara yang tidak ada antara beberapa juzuk. Beberapa bahagian, kita kata. Juzuk juga. Jadi tidak ada beberapa bahagian. Itu beberapa juzuk itu sakat yang berkongsi. Apa maksud sakat yang berkongsi? Dia tidak ada had mushtarak. Kita kata dia tidak ada had mushtarak. Kita maklum had mushtarak. Dulu minggu lepas. Dia ada mesti had mushtarak ni di antara dua. Kalau dia had mushtarak ni untuk kaum muttasil. Contoh kita terpanjang ya. Dia ada had mushtarak apa? Contoh di tengah ni. Tu had mushtarak dia. Sebab dia ada miqdar. Kalau kaum munfasili tidak ada had mushtarak, itu maksud kata tidak ada sakat yang berkongsi. Jadi juzuk yang berkongsi itu tak ada. Dia bercerai. Juzuk yang berkongsi itu tidak ada. Iaitulah kaum munfasil itu dikatakan bilangan-bilangan. Macam mana dia kata bilangan tu? Tengok contoh. Misalnya seperti 10. Misalnya seperti 10. Kita letak 10. Ikutlah 10 biji kelapa ke. 10 bola ke. Kita kata tengok buat gini Belum. Kalau buat satu pun tak apa. Apabila kita belah dua, yang ni bahagi dua. Apabila kita belah dua. Tengok. Apabila kita belah dua, ini bahagilah. Belah tu nak kena bahagi. Apabila kita bahagi dua, adalah hujung setengahnya. Hujung setengahnya setengah 10. Bagi dua belah. Kata ini, belah. 2, 3, 4, 5 belah ni. Belah dulu. Tengok dia kata, apabila kita belah, ini bahagilah. Belah tu bahagi. Apabila kita bahagi dua, adalah hujung setengahnya. Itu kenakan yang kelima. Dan umbi yang setengah lagi itu ialah yang keenam. Kita ambillah dua juzuk. Ni juzuk satu. Ni juzuk yang pertama.
Ini juzuk 2. Ha. Apabila kita belah, kita bahagi 2, adalah hujung setengahnya itu kenakan, yang ni, kena ke atas yang kelima. Tengok. Kita ambil ni juzuk pertama. 1, kita bilang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelima. Ini yang kelima. Setengahnya itu ini kenakan ke atas yang kelima. Dan umbi yang setengah lagi itu ialah yang keenam. Ini umbi. Ni kita kata akhir. Ni kita kata umbi. Umbi ni awal. Kena ke situ keenam. Tu dia, tak ada payah ni. Tengok. Dan umbi yang setengah lagi itu ialah yang keenam. Dan kiaslah yang seumpamanya 10. Kira lah. Kita kias lagi lah. Tengok. Jadi kita kata, kita buat jari pun boleh. Jari kita ni. Ni. Kalau kita bilang pada mana? Ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5. Di hujung 5 hujung ni. Ada pun yang ke-6 ni. Apa? Awal bagi juzuk yang kedua. Dia bercerai kan? Dia tak ada had mushtarak. Dia tidak ada had mushtarak. Dan kiaslah yang seumpamanya. Seumpama yang 10. Kias lagi lah. Kita nak buat 7 kos. Kalau kita nak buat 20, bagi 2. Juzuk pertama tu dia ada bercerai situ. Ni 1, 2, 3. Kita kira sini lah. 7, 8, 9, 10. Tu. Tapi tak ada payah. Yang payah tu bawah tu. Jadi nak kata apa? Pendeknya yang bagi 10 tadi tu, pendek ni maksud kesimpulan. Kesimpulannya, kam munfasil itu ialah bilangan. Yang ni bilangan yang bercerai. Tambah sikit. Ialah bilangan yang bercerai. Ialah bilangan yang bercerai. Bilangan dia panggil adat. Dia tidak ada had mushtarak. Baik. Akan datang ni dia payah sikit ni. Ni payah sikit ni. Cuba tengok. Dia nak akan datang ni nak cerita lah apa takrif bagi bilangan. Kitab ni takrif bagi bilangan ni dalam kitab Arab tu tak tahu tang mana ada. Tapi ada tapi payah nak jumpa. Kalau ngaji dengan guru pun dia tak ada beritahu. Dia kata ni sebab apa? Sebab kitab yang diskam ni dia ambil dari guru dia. Tapi pak rujukan mesti ada daripada tanah kitab Arab. Mesti kitab tak besar ke wallahu alam. Tapi kitab ni dia antara yang halusi lah. Kalau kitab lain tu jarang dia nak jumpa takrif bilangan tu apa takrif bilangan. Nak panggil bilangan-bilangan tu macam mana? Ni dia nak ajar kita tengok ni. Dia nak bagi takrif pada kita. Dan makna bilangan itu. Dan makna bagi bilangan itu ialah barang yang bersamaan dengan setengah perhimpunan yang sebelah atas dengan yang sebelah bawah sama-sama jauh keduanya atau berdepek keduanya. Dengan dua itu kitab ni ada jatuh. Kalau cuba baca tu apa? Kat ini dia ada sambungan lagi tak?
Kitab Rumi tu ada ni tak? Kitab Rumi, sebelah atas dan yang sebelah bawah, semata-mata jauh keduanya atau bertempik keduanya. Misal seperti dua dikatakan bila. Betul. Kalau kitab tu betul. Dia kena betulkan sikit. Rasa semua ada dah dalam kitab Rumi. Kalau dia kena sambung tu, dia kena berhenti setakat berdepek keduanya berhenti situ. Misalnya, kalau nak tulis boleh, kalau siapa dah ada lah, kalau tak ada, kalau dah ada tu saya baca sekali lalu je lah. Misalnya seperti dua dikatakan bilangan kerana bersamaan dua itu dengan setengah perhimpunan 3 dengan 1 yang berdepek keduanya dengan 2 itu. Yang berdepek kedua-duanya ataupun yang berdepek keduanya dengan 2 itu. Betul tak? Ini. Betul-betul. Okey, baik. Jadi tak perlu nak ni baiki lah. Kalau kitab Rumi tu betul. Baik, tengok. Dia kata gini. Bilangan. Apa takrif bilangan? Tengok dia ajar, dia payah ni. Ni kitab ni. Ni masalah payah sikit. Makna bilangan itu ialah barang yang bersamaan. Apa sebarang? Bilangan yang bersamaan. Bilangan yang bersamaan. Barang tu bilangan yang bersamaan. Bila sebut bersama-sama, yang sama banyak kalau bahasa kita. Benda yang sama banyak. Tulis sekejap. Barang yang bersamaan, ini bilangan yang sama banyak dengan setengah. Setengah tu bahasa orang sana panggil setengah. Kita panggil separuh. Nisfu. Dalam kitab Arab disebut nisfu. Barang bilangan yang bersamaan dengan setengah dengan nisfu. Dengan separuh perhimpunan. Saya tambah sikit lagi, Haji Kamal Zaman. Dengan setengah dengan separuh perhimpunan, yakni dengan separuh yang hasil daripada himpunan. Yang hasil daripada himpunan. Dia himpun ni ditambah. Dia kalau bahasa kita panggil ni, yang hasil daripada tambah. Tambah tu lah, tambah. Tambah tolak bahagi tu. Plus. Yang hasil daripada himpunan, perhimpunan ke mana himpunan? Kalau perhimpunan ni macam kita kumpul orang ramai. Yang hasil daripada himpunan, himpunan mana? Himpunan yang sebelah atas ini. Himpunan bilangan yang sebelah atas. Tulis dulu, sekali kita nak bagi contoh. Himpunan bilangan yang sebelah atas. Himpunan bilangan yang sebelah atasnya. Atas barang. Tambah atasnya. Atasnya dengan mana? Padanya. Satu. Himpunan, betul? Dengan yang sebelah bawah. Yang ini dengan bilangan yang sebelah bawah. Dengan bilangan yang sebelah bawah. Tulis dulu sekejap lagi, saya nak bagi contoh. Payah ni. Siapa nampak, tengok. Dengan bilangan yang sebelah bawah,
sama-sama jauh keduanya atau berdepek keduanya. Berdepek ni bahasa apa ni? Kita panggil dekat. Orang sana nanti depek. Dekat pun boleh. Rapat pun boleh. Ada setengah panggil kapit. Duduk rapat. Ha, eh? Ha. Contoh gini. Ni kertas ni, lepas tu dia kapit ni. Ada sebelah kanan kapit, ada kiri kapit. Dia duduk tengah-tengah. Dia duduk kapit. Duduk rapat. Berdepek. Duduk dekat. Duduk rapat. Duduk kapit. Tengok. Dia kata tengok contoh. Misalnya seperti dua dikatakan bilangan kerana bersamaan dengan perhimpunan 3 dengan 1 yang berdepek keduanya dengan 2 itu. Baik, tengok. Saya padam yang ni. Hmm. Ya. Satu. Ni yang kita kata berdepek. Ni berdepek ni kita kena dekat lah mudah. Ni jauh. Okey, baik. Tengok. Ni tengok dekat tu. Berdepek lah. Dekat tu kita kata depek. Tengok dia kata. Dia kata tengok. Ni payah sikit. Tak tahu lah payah sikit, payah banyak. Tapi saya duduk ngaji dulu payah banyak. Saya dululah. Ni. Dia kata seperti dua dikatakan bilangan. Ni dua ni. Tengok dua dekat ni. Dua tu. Sebulat tu. Dua tu dikatakan, dia buat contoh tu. Dua dikatakan bilangan. Dipanggil bilangan sebab apa? Kerana bersamaan dua itu dengan setengah, dengan separuh. Separuh di mana? Separuh perhimpunan 3 dengan 1. Ini 1. Ini 3. Nampak? Perhimpunan kata yang berdepek keduanya dengan 2 itu. Berdepek apa? Dia duduk kapit. Duduk rapat dengan 2. Dia duduk rapat dengan 2. Dia duduk rapat dengan 2. Baik, cuba kita tengok. Dia kalau dia kata himpun tu apa? 3 campur 1, 4. Lepas dia separuh. Separuh bagi 4 apa? 4 bagi 2 lah. Kita kata 4 bagi 2. Jadi 2. Sebab tu dia 2 ni. Kat sini lah. Maka 2 ni pergi sini.
Tu. Dua tu. Ini kita ambil senang ni. Jadi terkiah lagi tengok ni. Itu yang dekat. Lepas tu dia kata dulu tengok. Yang jauh dia tak ada buat contoh. Ada jauh. Sekejap lagi kita bagi contoh tengok jauh. Tengok. Jadi dia kata tengok. Kita ulang balik. Dia kata barang bilangan itu ialah barang. Ini bilangan yang bersamaan yang sama banyak. Dengan nisfu, dengan setengah, dengan separuh perhimpunannya yang sebelah atas. Yang sebelah atas ni apa? 3 kita kata. Di sebelah atas. Lepas tu, yang sebelah atasnya dengan yang sebelah bawahnya sama-sama jauh keduanya atau berdepek keduanya. Ini berdepek kedua ni. Satu tu sebelah bawah. Satu tu bawah lah senang. Satu tu sebelah bawah. Baik. Kita kata lagi, tengok. Itu dekat. Sebab apa? 2, 1 dengan 3. Kalau jauh, jauh ni kita ambil contoh. Tengok, kita tengok contoh depan. Tengok dia kata. Berdepek dengan dua itu. Baik. Dan perhimpunan. Dan perhimpunan itu, apa perhimpunan itu? Tambah tu lah, himpunan 3 dengan 1 tu. Ialah 4. 3 tambah 1. Dan himpunan tu tambah. Dan perhimpunan tu himpunan lah. Kita tambah tu. Dan perhimpunan itu, apa perhimpunan itu? Hanya kau sama, iaitu 3 dengan 1 tu. Ialah 4. Sebab tu kita kata 4 tu, nampak tak? Nak kat tepi tu, 4. Tak apa lagi. Maka setengahnya, nisfu. Nisfu bagi 4. 4 bagi 2 tu lah, tengok. Maka setengahnya, setengah apa? Nisfu tu lah. Separuh. Maka separuhnya, separuh daripada 4 tu. Ialah 2. 4 bagi 2 apa? 2. Nampak tak? Tengok ayat dia. Maka bersamaan ia setengah tu dengan 2 yang dimisal itu. Apa 2 yang dimisal itu? Iaitu perhimpunan itu. Baik. Kita kena buat satu lagi. Jauh. Jauh tak ada lagi tu. Tapi yang bawah tu ada jauh. Okey, kalau jauh macam mana? Ini kita ambil 1 dengan 3. Kita kata 2. Nak kata 2 tu bilangan. Ajar mana Okey, baik. Katalah kita kata ambil 3. Kita ambil dekat sebagai contoh lagi. Okay. Katakan kita ambil 3. Satu kita nampak ni, kita nampak tu kan cara tu kan. Okey. Katakan kita ambil up sikit lah. Ambil 5. Kita ambil 5. Saya padam Kata Ustaz, nak panggil depek 5 tu nak panggil bilangan ke tak? Nanti jauh belum lagi. Ni macam matematik juga ni kira-kira ni. Dia kena ada habuan matematik. Okey, baik. Kita ambil 5.
Lima. Lima tu mana yang berdepek dengan dia? Mana yang rapat dengan dia? 4 dengan 6. 4 dengan 6. Maka kita himpunkan 4 dengan 6. Berapa 4 dengan 6? Jadi 10. 10. Tadi tengok. Separuh. Tengok tadi, cuma tadi dia bagi 4. Maka separuhnya, nispunya. Nispu bagi 10 berapa? 5. 5. Soalan kata dia bagi 2 lah, nispu tu. Maka 5 tu dikatakan bilangan. Ni yang dekat, yang jauh lagi tu. Baik, kalau jauh pula. Macam mana yang dikatakan jauh tu? Macam mana yang dikatakan jauh pula? Kalau kita kata jauh. Tengok. Jauh kita kata ambil gini. Ambil jauh sikit apa? Jauh kita kata ambil 5 juga. Jauh 3 dengan 7. 3 dengan 7. Tu jauh sikit tau. Tu maksud jauh tu macam mana? Jauh sikit ni tak berdepek. Maksudnya dia tak dekat. Itu jauh, bukan jauh sangat. Jauh sangat pun boleh. Sekejap lagi tengok. 3 dihimpunkan dengan 7. Jadi 10. Ha. 10 separuh daripada separuh 10 apa? Bagi 2. Jadi 5. Mana ini dikatakan jauh. Ini pun dikatakan bilangan. Pasal 5 ni sini. Nak ambil angka lagi boleh? Kita ada ambil 2 dengan 8. Tapi kena tahu lah dia punya tu. 2 dengan 8 sama. Campur 2. 2 campur 8, 10 bagi 2. 5 juga. 9 dengan 1. Tu ambil jauh lagi. Boleh? 9 dengan 1. Syarat dia tengoklah. Tu berapa 3 beza. Tu 3 beza. Baik. Kalau lah kita kata 1 tu nak bagi bilangan ke tak? Kita tak kata kosong. Cuba tengok Kita kata sebab ni nak cerita sini, nak cerita kata apa? 1 tu bukan bilangan. Kalau kita kata habis tu manusia 1. 1 kita boleh berbilangan sebab kita boleh belah. Tu lain. Itu benda jirim. Ni nak cerita semata-mata angka 1 tu dia tak panggil bilangan sebenarnya. Tengok. Kita kata gini Cik Badar balik. Katalah orang kata 1 tu tak ada kapit ke Ustaz? Katakan kosong. Tak apa. Kita cuba try kok orang kata dia ada bilangan ke tak. Ni kalau kitab tu kalau saya tak tunjuk contoh ni tak nampak. Kalau saya tak lukis tu memang ni. Baik kita kata 1. Katakanlah kosong. Kosong tu kita kata angka. Sebenarnya kosong tu kan angka. Baik. Kita kata 1 tu dikapit, dihimpit oleh 2 dengan kosong. Tengok. Keluar tak natijah dia? Ha. 2 campur kosong. 2 juga. 2 juga.
Lepas tu nak bagi 2 macam mana? Takkan 2 bagi kosong. Separuh bagi 2. Orang tak bagi separuh bagi 2, 1. Ha. 2 tambah kosong. Ha? Kita kata ginilah. Kita kata kita kongsi. Saya ada duit RM10. Ataupun kita kata saya ada duit RM2. Kongsi dengan awak. Kongsi dengan Ahmad. Ahmad tu kongsi dengan kosong. Ada orang kongsi dengan kosong. Jadi kita himpunkan jadi RM2. RM2 tu kita bagi 2. Ahmad boleh 1, saya boleh RM1. Macam tu. Nak himpun-himpun mesti kena ada. Haji Zaman. Contoh Haji Zaman kata, jom Ustaz. Kita kongsi Ustaz. Boleh? Siapa cakap boleh? Okey Ustaz, saya keluar duit RM10. Haji kata, saya pun, okey tak apa je, saya pun keluar juga. Kosong. Tak apa Ustaz, kita himpun 10 campur kosong, RM10. Nanti kita bagi 2. Boleh gitu? Nak himpun macam mana benda tak ada? Dia tak boleh gitu. Sebab kita kata satu tu dia katakan tidak berbilang. Yang dia katakan tak berbilang. Sebab dia tidak ada himpunan. Dia tidak ditambahkan. Dia tidak ditambahkan. Sebab dia kosong tu dia panggil angka dah. Kita disembah kita panggil angka kosong. Sedangkan kosong tu tak ada. Dia tak ada nak kira. Dia kosong. Dia start dari 1. Cuma nak cerita kata 1 tu dia tak berbilang. Tu dia cerita. Nampak lagi Dah habis. Tengok depan. Sekejap dah ada contoh lain tu. Tengok. Dia kata tengok. Dan mana tadi? Maka bersamaan ia 4 dengan 2 tadi. Dengan 2 yang dimisal itu. Mana 2 yang misal tu? Yang ni 2 perhimpunan tu lah. Dekatkan jauh tadi ni. Kita kata apa? 5. Jauh sikit apa? 3 dengan 7. Maka bersamaan ia 4 dengan 2 tadi tu dengan 2 yang dimisal. Itu. 4 dengan 2. Ni atas ni 4 dengan 2. 4 dengan 2 tadi. Ni tadi. Tapi yang 5 tu saya bagi contoh lain tadi tu. Nak bagi nampak. Nak bagi contoh lain. Maka bersamaan ia separuh tadi tu, 4 dengan 2 tu lah. Dengan 2 yang dimisal itu. Tengok. Dan bermula ini misal. Apa ini misal? Yang dia dapatkan dengan 2 tadi tu. 1 dengan 3 tadilah. Ini misal, ini yang didapatkan dengan 2 tadi tu. Digambarkan, ini ditasawurkan. Ditasawurkan mana? Digambarkan. Digambarkan, dibayangkan yang sebelah atas. Sebelah atas bagi 2 apa? 3. Sebelah atas bagi 2, 3. Dan yang sebelah bawah. Sebelah bawah bagi 2 apa? 1 kita kata. Yang berdepek kedua-duanya. Yang berdepek ni yang rapat. Yang himpit. Tak kisahlah. Yang rapat keduanya, 2 belah tadi tu, sahaja. Itu dia panggil sahaja. Dia rapat dengan 2 tu je. 1 dengan 3. Maka 2 tu kita kata bilangan. Tengok. Tidak ditasawurkan, tidak dibayangkan. Yang jauh ini, bilangan yang jauh. Tadi dan yang sebelah bawah tu, dan sebelah bilangan yang bawah.
Hazakah mausuf ni. Dan yang sebelah bawah ini dan bilangan yang sebelah bawah. Tadi tu. Ni dia kata apa? Tidak ditasawurkan yang jauh. Ini tidak ditasawurkan, tidak dibayangkan. Yang jauh ini bilangan yang jauh. Kenapa tak boleh kita nak bayangkan benda yang jauh? Sebab satu, dua. Sebab bila sebut dua tu mesti dia dekatnya apa? Dekatnya apa? 1 dengan 3. Dia tak ada pergi ke 4. Tengok sebab apa? Sebab apa tak ditasawurkan? Kerana sebelah bawah tidak ada dah. Kerana sebelah bawah. Sebelah bawah apa? Pada satu tu lah. Satu ni. Kerana sebelah bawah. Apa sebelah bawah? Pada satu tu. Tidak ada dah. Ini tidak ada rendah dah. Bawah pada satu tu tak ada dah. Kalau kita kata kosong, kosong tak orang tak kira mula lagi dah. Dia tak ada angka. Maka kerana sebelah bawah, bawah pada satu tu. Tidak ada dah. Dia kata apa? Ini tidak ada bilangan dah. Nak tulis. Tidak ada bilangan dah. Dia cakap bahasa kampung tu. Dia kata, tidak ada dah. Apa? Ini tidak ada bilangan yang paling rendah. Tak ada dah. Bawah satu tu tak ada dah. Tu. Sebab tu kita tak boleh, kita nak kata nak, kalau kita kata nak satu tu, nak buat satu, tak boleh. Kita kata satu tu berdepek dengan dua dengan kosong. Tak boleh. Ni nak kata bilangan. Tengok ni. Tengok dia kata lagi. Itu misal yang pertama. Dan misal yang ada keduanya. Dan misalnya, ini misal tu contohlah. Dan misal yang ada keduanya. Apa maksud keduanya? Nak tafsir pada domirnya tu. Dan misal yang ada keduanya, yakni yang dekat dan yang jauh. Ni. Dekat, jauh. Nampak saya buat tadi. Contoh macam mana? Seperti 3. Ni 3. Maka ianya bersamaan dengan setengah. Ini separuh. Himpunan 4 dengan 2 yang berdepek. 2 yang berdepek keduanya, yang ini kedua 4 dengan 2. Tengok, dia kata 3 pula. Kita buat balik. Sepadan balik. Dia sebut 3. Itu tadi kita buat 2. Tengok Nampak Haji Rahman? Okey, ni 3. Kata 3 tu, tengok dia kata. Maka ianya bersamaan dengan setengah, dengan separuh, perhimpunan 4 dengan 2. Nampak tak? 4 dengan 2. Dia tu separuh antara 4 dengan 2. 4 campur 2. 6. Tengok. Jangan berdepek. Maka ianya bersamaan dengan separuh perhimpunan 4 dengan 2 yang berdepek, yang rapat. Keduanya, 4 dengan 2 tu. Dengan dia dengan 3. Jadi 4 dengan 2 tu dia berdepek dengan 3. Dia berdepek lah. Maka 6 separuh bagi 2, 6 apa? Jadi 3. Bagi 2 lah kata.
Separuh. Separuh tu 2. Jadi 3. Maka 3 pun bagi bilangan juga. Baik, ni pula. Dan bersamaan pula tulis. Yang ni pada 3 itu juga. Yang ni pada 3 itu juga. Dengan setengah, dengan separuh. Bagi perhimpunan, ini bagi himpunan. 5 dengan 1. Yang jauh keduanya, kedua 5 dengan 1, dengannya dengan 3. Ni jauh. Dia kata 3 juga. Tapi dia jauh. Dia bukan berdepek. Apa dia? Tengok. 3. Antara 1 dengan 5. Himpunan tu masuk tambah lah. Sama je. Tapi dia jauh sikit. Nak cerita kata bilangan juga. Yang jauh, yang keduanya. Dengannya dengan 3. Dengan sama selahan. Tak kena tu. Dengan sama diselangi. Dia sama diselangi. Mana? 3 tu, 2 dengan 4. Maka antara 1 dengan 3 diselangi oleh 2. Antara 3 dengan 5 diselangi dengan 4. Dia mesti sama. Jarak dia mesti sama. Tak boleh kita kata aja ke zaman 1, 3, 5 kita kata 3 tu diselangi oleh 4 dengan 5 lepas tu 6. Tak boleh. Kita ambil 6 terus. Tak kena. Natijah dia kalau bagi 2 tak boleh. Dia tak dapat hasil dia. 6 campur 1, 7. Nak bagi 2, 3.5 tak boleh. Nampak? Dengan sama kita tu selangi kesalahan. Tu kat ini. Kalau Rumi selangi. Selangi betul. Dengan sama diselangi. Sama tu selang, celah-celah tu sama. Dengan sama diselangi 1. Tulis. Apa 1? Yang ni dengan 1 bilangan. Dengan 1 bilangan. Iaitu 2. Iaitu 2 dengan 4. Iaitu 2 dengan 4. Saya ulang balik. Dengan sama diselangi 1. Apa maksud 1? Yakni dengan 1 bilangan. Dengan 1 bilangan. Iaitu 2 dengan 4. Nampak tak? 2 dengan 4 ni. Nampak tak? Tu kata jauh tu. 2 dengan 4. Habis itu. Kiaslah yang banyak lagi. Kiaslah. Ini kiaslah bilangan yang banyak lagi. Kiralah. Kata kita ambil 5 tengah. Contoh kita ambil 5 tengah. Nak kias lagi boleh? Ambil bilangan banyak. Boleh? Kita akan ambil 5 tu, kita ambil 5. Kalau jauh dari 5 apa? Kita ambil 5 lah. 5. Dapat lagi ajar Farida? Okey, 5. 3, 7. Tu dekat. 2, 8. 1, 9. Tu kias lagi ya. 1 campur 9, 10. 10 bagi separuh bagi 10. Bagi 2, 5. 2 campur 8. 2 dengan 8, 10. Separuh bagi apa tu? 10, 2. 2. Separuh bagi 10, 5. Kira lah. Tu makin jauh saja, jauh.
Kira lah, dia kata kias lah. Nampak lagi je teman-teman? Habis. Hasilnya, satu itu tidak dinamakan bilangan. Kesimpulannya, satu itu tidak dinamakan bilangan. Sebab apa? Tulis sikit. Kerana, dobel sikit. Kerana satu itu tidak ada berdepek. Kerana satu itu tidak ada berdepek. Satu nak berdepek dengan kosong tak boleh. Kalau kita himpunkan, kita jangan bahas kata, ni Ustaz ni kita manusia satu tu. Satu kita boleh dibelah bagi. Satu kita ni berjirim. Kita nak sebut kata angka satu tu. Satu kata satu tu tak boleh bilangan. Ni kalau belajar makulah senang. Ni nak bahas orang bilangan tu macam mana. Ni lah cara makna bilangan macam ni lah kita nak ajar. Orang tanya bilangan tu apa? Dua nak panggil bilangan. Ya. Sebab dua tu dihimpit oleh satu dengan tiga. Maka dihimpit tu ditambahkan, kemudian separuh bagi tu jadi dua. Orang pun pening tengok bilangan. Oh, cik tu bilangan. Satu tak panggil bilangan. Sebab dia tidak dihimpit oleh, dia tak ada himpit antara dua je. Nak himpit dengan bawah, atas dengan bawah tak boleh. Dengan atas dengan bawah tak ada. Sebab dia kosong. Nampak lagi? Tu ajar Pak Dida. Nampak Ustaz. Okey, baik. Haji Qasaman? Tak menjawab Haji Qasaman tadi ni. Jawab Ustaz. Jawab Cuma bila nyaut saya lupa nak on apa ni suara. Betul lah. Faham je Ya je. Okey, habis itu. Maka hasilnya satu itu tidak dinamakan bilangan. Lepas tu kita kata Allah Ta'ala tu satu. Allahu Ahad. Kalau kata satu tu bilangan, bagi tu takrif bilangan tu apa? Takrif bilangan tu mestilah bersama-sama banyak dengan dengan perkara yang dihimpitkan dekat. Kalau jauh pun kita dapat juga. Kalau jauh macam mana? Campurkan dua, lepas tu bahagi pula dua. Satu tak boleh dah. Jauh pun tak ada, dekat pun tak ada. Ni takrif bilangan. Kitab lain tak ada jumpa ni. Haji Zaman. Mungkin kitab Arab yang besar-besar ada kot. Tapi tak biasa jumpa lah. Kalau kitab Asyasaniyah yang Arab tu, yang saya ngaji tak ada. Makna bilangan tu tak ada. Ni payah makna bilangan. Ya? Kitab yang kita belajar ni kitab Arab ke kitab Jawi? Kitab Jawi je Ustaz. Dia kitab ni ayat diskam dia ambil daripada mulut guru dia dengan dia ambil rujuk dari kitab-kitab juga. Tapi yang masalah bilangan ni dia ambil daripada guru dia. Okey. Tapi guru dia pun pandai lah. Pandai Mekah tu. Dia ambil daripada kitab-kitab besar. Boleh jadi, wallah alam. Baru kalam, boleh jadi. Tapi lah Asyasaniyah tak ada. Kalau baru kalam ada, terima kasih banyak lah. Baru kalam ada Tapi kalau ada Ustaz dalam kitab Bahrul Kalam. Baru kalam ada, nanti tolong snap. Nanti saya snap insya-Allah. Tu kitab Jawi kat tu. Kitab Tauhid. Baru kalam kitab Jawi. Siapa karang? Lupa dah. Nanti tengok balik. Tapi kita nak tahu sumber Arab bukan Jawi, nak Arab dia. Sumber Arab nanti tengok balik tu. Sebab yang saya mengajar guru tu dia kata yang Arab tu tak payah cari, tak tahu apa dia ambil kat mana. Tapi yang kitab Jawi banyaklah. Kalau mungkin tauhid tu ada. Tapi cuma bilangan macam ni. Tu. Biasanya halaman. Nama apa halaman. Baik, habis. Kemudian kata, kita sambung lagi ya. Hendaklah kita ketahui bahawasanya kam mutasil itu ada kalanya tetap bendanya, iaitu miqdar lanjutan bintangan. Bentangan, kita panggil bentangan. Maka boleh berhimpun juzuk-juzuknya yang difardukan itu. Allah Allah. Tu Dia, kalau kita kata 10, kalau kita ambil bilangan besar, pada zaman 10.
10 dengan 19. Tu. 10 dengan 9. 10, 9. 19. Itu kalau ngaji dengan beli tu dia ambil angka besar lagi. 10. Kalau ambil angka 90. Ada. Tak apa. Kalau beli dia tak pakai whiteboard lah. Dia hurang gitu lah. Betul, beli ajar dia tak pakai whiteboard mana. Dia tunjuk gitu. Siap. Kalau jemaah kita bayar ajar lah Ustaz ya. Kalau dia tak mau ajar gitu. Kalau ajar gitu takut dia kata lambat boleh. Kalau kita pakai fikir tu lambat cepat boleh dia kata. Ni saya ni memang kan ajar ni lah. Tapi kalau buat macam beli tu bye-bye lah Zah. Saya dah fikir. Lepas tu dia kata nampak dah lagi. Tak nak, dia kata dia tak, tapi tak mau ajar tulis lagi. Dia kata nampak lagi. Tak nampak lagi. Dia buat urai-urai. Fikir lama nampak kan. Dia kata tak nampak, nanti balik rumah baru kita nampak. Dia kata. Habis dah. Sungguh. Dia tak ajar manja. Dia ajar cara pemikiran yang tinggi lah. Dia tak mau ajar label, tak mau. Dia kata kalau budak-budak pondok ni kena ajar tinggi. Dia tak mau ajar label-label lebih realistik. Dia kata yang tu. Dia tak mau ajar fikir tu tak mau. Tak mau lukis-lukis tak mau. Kalau Babliskan lagi tak mau ajar gitu. Babliskan pun macam tu tak. Dia ni Babliskan pun dia tak mau lukis-lukis. Dia kata kalau budak pondok ni kena pandai, dia tak boleh lukis-lukis. Dia kata tu. Okey, baik habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.